Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang hadir ke kelas kita pada minggu ni, iaitu minggu kedua. Minggu kedua, sesi 2021, 2022. So ini adalah merupakan kelas pengajian kenegaraan HNP 3312 ataupun UPU 3312. So sihat ke semua? Sihat. Alhamdulillah sihat. Sihat doktor. Sihat. Jadi untuk minggu ni kita akan teruskan kuliah kita, iaitu kuliah yang kedua lah. So minggu lepas sepatutnya kuliah yang pertama, tapi untuk grup ni kita cuti umum. Jadi jadi saya dah buat record untuk kelas pertama. Diharap kamu tontonlah video kelas pertama ataupun topik pertama untuk minggu lepas. So untuk minggu ni kita akan cover tentang sejarah awal tanah Melayu ataupun dalam konteks Malaysia. Sejarah awal ni terbahagi kepada 3, iaitu zaman prasejarah, zaman protosejarah dan zaman pensejarahan. So ada 3, kena ingat. Kita akan terus kepada zaman prasejarah, terbahagi kepada 4 peringkat. Yang ni kita dah belajar lama dah ni, zaman paleolitik, zaman mesolitik, zaman neolitik, zaman logam ni kita dah belajar daripada tingkatan berapa? Tingkatan 3, tingkatan 4 dah kita dah belajar dah. So saya rasa kamu dah faham. Cuma kita nak recall balik je. Mungkin kita dah belajar lama, mungkin kita dah terlupa. Okey. So ada 4 zaman yang dalam zaman prasejarah. Yang pertama ialah zaman paleolitik ataupun dikenali sebagai zaman batu awal. Yang kedua adalah zaman mesolitik, iaitu zaman batu tengah, dan yang ketiga adalah zaman neolitik, iaitu zaman batu baru. Ketiga zaman ni, iaitu zaman paleolitik, mesolitik dan neolitik ni adalah merupakan zaman batu. Kecuali zaman yang keempat adalah zaman logam. Barulah dia menggunakan logam, dia tak menggunakan lagi batu, iaitu zaman gangsa dan besi. Dipanggil zaman logam lah. So ada 4 zaman: zaman paleolitik, zaman mesolitik, zaman neolitik dan zaman logam. So ada 2 bahagian, iaitu zaman batu dan zaman logam lah. Zaman batu ada 3 zaman: paleolitik, mesolitik dan neolitik. Zaman batu awal, zaman batu tengah, zaman batu baru, dan zaman logam ada 1 zaman, iaitu zaman gangsa dan besi. Kita akan masuk kepada satu-satu zaman lah. Okey, yang pertama adalah zaman batu awal, wujud sekitar 40,000 tahun lalu. Ciri-ciri utama zaman batu awal ataupun zaman paleolitik ni adalah tinggal di gua batu. Dia punya aktiviti dia memburu hasil hutan. Dia punya berpindah randah dan sara diri, iaitu hidup secara nomad lah. Dia tak hidup setempat. Kalau ada ancaman, kalau ada apa-apa wabak penyakit, ada kematian dia akan berpindah. Menggunakan alat pemburuan berasaskan batu yang kasar dan ringkas. So pada zaman paleolitik ni ataupun zaman batu awal ni, dia punya alat dia adalah batu kasar. Dia tak terfikir lagi pada manusia pada zaman ni nak buat kapak ke, nak buat parang ke, tak fikir. Dia guna batu, dia dapat batu seketul tu lah dia akan guna untuk dijadikan sebagai alat untuk berburu dan juga untuk mempertahankan diri dia. Okey, kawasan utama zaman paleolitik di tanah Melayu ataupun di Malaysia adalah Gua Badak, Lenggong dan Kota Tampan Perak, Gua Nias Sarawak, Tingkayu Sabah. So ini adalah tempat-tempat penemuan zaman batu awal ni. Okey, contoh masyarakat zaman batu paleolitik, penemuan tengkorak tertua di Malaysia dari kalangan masyarakat zaman batu ialah tengkorak berusia 11,000 tahun di Kota Tambun Lenggong, Perak. Okey, salah satu lukisan dinding Gua Tambun Perak. Ni dia ada lukis lah. Mungkin ni kancil gemuk ke, rusa gemuk ke, tak tahu sebab perut dia besar. Kutu ke kita tak tahu lah, ni lipas ke apa tak tahu. Itu adalah contoh lah. Okey, contoh alat berburu zaman batu tua ataupun zaman paleolitik. Tengok ni, batu ni adalah batu yang macam kita jumpa tepi jalan lah. Tapi dia orang analisis, mungkin batu ni adalah sama tarikh dengan kehidupan zaman dulu lah. Okey, zaman yang kedua adalah zaman batu tengah ataupun zaman mesolitik, wujud sekitar 10,000 tahun lalu. Ciri utama masih tertumpu di gua-gua batu. Dia masih hidup di gua-gua ataupun dia kehidupan dia masih tertumpu di gua-gua batu. Masih menggunakan alat batu untuk berburu dan menjalani kehidupan. Masih menggunakan alat batu lah. Juga menjalankan kegiatan menangkap ikan dan bercucuk tanam. So zaman batu tengah ni ataupun mesolitik ni dia dah mula bercucuk tanam untuk dijadikan sebagai bahan makanan lah. Juga telah mula melaksanakan sistem bertukar hasil dan barangan, tanaman dan laut. So pada zaman mesolitik ni dia dah pandai untuk
orang cakap menggunakan sistem barter, iaitu hasil tanaman, hasil buruan. So orang ni pergi buru, dia dapat, contohnya dapat ayam hutan. So dia nak makan sayur-sayur. Dia akan tukarlah dengan orang masyarakat yang lain. Okey, contoh masyarakat Mesolitik di Tanah Melayu adalah di Gua Cha Kelantan, Gua Kepah Kedah, Gua Mantong dan Gua Madai di Sabah, Gua Niah di Sarawak dan Jenderam Hilir di Selangor. Suku kaum Negrito dan Senoi adalah dikatakan berasal daripada keturunan Mesolitik. Okey, masyarakat akhir Mesolitik dikembangkan oleh orang Ho Binh Hien di Vietnam. Masyarakat ini telah mempunyai alat bertani lebih baik daripada kapak yang diperbuat daripada batu. Okey, so contoh alat berburu zaman Mesolitik ataupun zaman Batu Tengah. Okey, yang ketiga adalah zaman Batu Baru, iaitu zaman Neolitik, wujud sekitar 5,000 tahun lalu, masih menggunakan alatan batu. So ketiga-tiga zaman ni kena ingat, dia masih menggunakan batu sebagai alat untuk berburu dan juga untuk aktiviti-aktiviti harian dia. Tetapi untuk zaman Batu Baru ni, Neolitik ni, alat dia orang ni, dia dah mula berfikir. Dia dah mula mengukir, dia dah buat alatan peralatan mereka lebih halus dan sempurna lah. Contohnya ada, kalau batu tu dia dah buat bentuk macam kapak dan sebagainya. Aktiviti dia masih berburu, menangkap ikan dan bercucuk tanam. Telah mengadakan hubungan luar dengan masyarakat lain dan perdagangan hasil ikan, rotan, daman kayu, gaharu, siput, kerang dan gading. So pada zaman ni dia dah mula berdagang lah. Dia dah pandai untuk jual beli. Telah mula memakai alatan hiasan seperti gelandangan. So pada zaman Batu Baru ni dia dah pandai nak berlawak. Contohnya dia dah pandai nak pakai subang, nak pakai perhiasan diri, nak pakai gelang, nak pakai rantai dan sebagainya lah. Tapi dia punya alat-alat dia ataupun aksesori dia masih lagi orang cakap diperbuat mungkin daripada batu, kapak dan sebagainya lah. Kawasan utama Neolitik di Gua Cha Kelantan, Gua Kecil Pahang, Gua Kepah, Gua Mantong dan Madai di Sabah, Gua Niah di Sarawak, Gua Tengkorak Sarawak dan Jenderam Hilir di Selangor. Okey, contoh alatan berburu pada zaman Neolitik ataupun zaman Batu Baru. So kita tengok kalau dulu zaman Paleolitik dan zaman Mesolitik tu, batu seketul tu memang itulah dia orang guna. Tapi zaman Neolitik ni dia dah pandai nak buat bentuk. Ni mungkin bentuk kapak lah. Kapak, lesung batu, lesung penumbuk dan sebagainya. Okey, zaman yang keempat adalah zaman gangsa besi, iaitu wujud sekitar 2,500 tahun lalu, muncul selepas berakhirnya zaman batu Neolitik. Selepas zaman batu Neolitik itu muncullah zaman baru, iaitu zaman gangsa besi. So berasaskan peralatan-peralatan untuk kegunaan harian, dia semua berasaskan gangsa dan besi lah. Masyarakat zaman ini ditandai oleh perubahan penting, tidak lagi menggunakan batu tetapi dia menggunakan besi ataupun logam dalam menghasilkan peralatan-peralatan untuk kegunaan harian mereka. Okey, pada zaman ini juga masyarakat zaman ini mula menetap di kawasan pertempatan lapang, tepi sungai, pesisir pantai lagi, dan bukan lagi di dalam gua. So kena ingat masyarakat zaman besi ni dia tak duduk lagi dalam gua. Dia dah mula duduk di tepi-tepi sungai supaya memudahkan urusan harian mereka. Di pesisir pantai, di tempat yang lapang lah. Pada zaman ni dia dah tak berpindah ranah. Okey, kegiatan utama masih berburu, bercucuk tanam dan memungut hasil hutan. Telah mula menternak, berkebun, berdagang dan melombong. So pada zaman ni dia dah pandai untuk menternak binatang untuk makanan, menternak binatang untuk belaan keluarga dan sebagainya, untuk orang cakap untuk menjadi pelindung keluarga mereka. Okey, kemajuan masyarakat melalui penciptaan alat logam untuk menggali, menebang pokok. Contoh masyarakat zaman logam yang dijumpai di Sungai Lang dan Sungai Langat, Selangor, Batu Buruk, Sungai Terengganu, Sungai Tembeling, Pahang, Sungai Muar, Johor dan lain-lain. So ini adalah merupakan beberapa contoh alatan zaman gangsa logam. Ni mungkin orang cakap gelang lah kot, gelang tangan ataupun gelang leher. Ni mungkin kapak. Ni mungkin tempat untuk nak pancung orang ke, nak pancung kepala binatang ke sebagainya lah. Tapi dia punya ni dia diperbuat daripada gangsa ataupun besi dan logam lah. Okey, kita masuk kepada zaman protosejarah, dimulai dengan kemunculan beberapa sistem kerajaan di gugusan kepulauan Melayu, iaitu Kerajaan Putih di Borneo, Kerajaan Majapahit, Singasari, Mataram di Jawa, Kerajaan Funan di Sungai Mekong, Kerajaan Champa di Vietnam dan Kerajaan Sriwijaya di Nusantara, di Sumatera.
Okay, so kita tengok video ni, contoh tinggalan kerajaan Campa di Kemboja. Ya. Okay. So Angkor Wat ni adalah tinggalan kerajaan Campa. Tak dapat apa. Tak apa, nanti kamu tengok lah. Okay. Okey, di Tanah Melayu, kerajaan awal protosejarah ini ialah Kerajaan Tun Sun, Kolo dan Pampan di Segenting Kera, Kerajaan Langkah Suka di Patani, Kerajaan Cintu di Kelantan, Kerajaan Tantan di Terengganu, Kerajaan Loyueh di Selatan Tanah Melayu, Kerajaan Kedah Tua di Kedah dan Kerajaan Gangga di Negeri Perak. Pada kurun ke-1 hingga 6, Kerajaan Funan adalah kerajaan paling berkuasa di Asia Tenggara. So kurun ke-7 hingga 11, Kerajaan Sriwijaya mengambil alih peranan Kerajaan Funan sebagai kuasa politik terkuat di Asia Tenggara lah. Pada kurun ke-13, Kerajaan Majapahit muncul sebagai kuasa terkuat selepas kejatuhan Kerajaan Singgasari di Jawa semasa pemerintahan Hayam Wuruk dan Gajah Mada. So benda-benda ni kita dah belajar lama lah, kita cuma nak recall balik je. Okey, kegemilangan Kerajaan Majapahit tenggelam dengan kemunculan Kerajaan Melayu Melaka. So ini adalah merupakan kerajaan yang orang cakap bermulanya kerajaan di Tanah Melayu lah. Kerajaan Melayu Melaka. Kemunculan Kerajaan Melayu Melaka menandakan permulaan zaman persejarahan Melayu yang menampilkan pelbagai perubahan ke atas Tanah Melayu termasuk aspek penduduk dan bangsa kita. So Kerajaan Melayu Melaka ni adalah merupakan permulaan kemunculan kerajaan zaman persejarahan lah dalam negara kita. Okey, so kita masuk kepada zaman pensejarahan berkisar kepada zaman keagungan Kerajaan Melaka sehinggalah kepada zaman kejatuhan dan penaklukan oleh Portugis dan Inggeris. So zaman pensejarahan ni kita nak tengok balik zaman keagungan Kerajaan Melaka sehinggalah penaklukan oleh Portugis dan juga Inggeris terhadap Kerajaan Melaka. Okey, Kerajaan Melayu Melaka dibuka oleh para Meswara pada abad ke-15 iaitu tahun 1400 Masihi. Kehebatan Melaka mempunyai undang-undang laut, hukum kanun Melaka menggambarkan ia negara yang bertamadun tinggi. So setiap negara yang bertamadun dia kena ada undang-undang, dia ada pentadbiran dia yang mantap. So kerajaan Melaka dulu adalah kerajaan yang hebat dan kerajaan yang bertamadun tinggi kerana dia ada undang-undang laut dia sendiri, dia ada hukum kanun Melaka, dia ada pentadbiran yang hebat. Faktor utama perkembangan Kerajaan Melaka adalah kerana pentadbiran cekat dan tersusun. So pentadbiran dia memang cekap lah. Jadi sebab itulah dia Kerajaan Melaka ni terkenal di seluruh dunia. Okey, sistem kerajaan pentadbiran Kerajaan Melaka yang atas sekali adalah Sultan. Yang kedua, peringkat yang kedua di bawah Sultan ada pembesar 4 iaitu Bendahara, Temenggung, Laksmana, Penghulu Bendahari. So kena ingat ni. Atas sekali Sultan. Yang kedua, peringkat yang kedua di bawah Sultan adalah pembesar 4 iaitu Bendahara. Dalam pembesar 4 ni ada 4 orang. Ada Bendahara, ada Temenggung, ada Laksmana, ada Penghulu Bendahari. So Hang Tuah, dulu Laksmana Hang Tuah dia adalah dalam sistem pentadbiran Kerajaan Melaka ni dia di tempat yang kedua lah, selepas Sultan. Dia adalah merupakan pembesar 4. Jadi tinggilah dia punya jawatan dia. Okey ya, peringkat yang ketiga adalah pembesar 8 iaitu Syah Bandar dan pembesar bergelar Seri. Di bawah pembesar 8 ada pembesar 16 iaitu pembesar bergelar Raja. Yang peringkat seterusnya adalah pembesar 32 iaitu pembesar pangkat rendah. So ada 1, 2, 3, 4, ada 5 peringkat. So ni kena selalu kalau keluar kuis dia akan tanya pembesar 4 jawatan apa yang terkandung dalam pembesar 4. So kena tahu Bendahara, Temenggung, Laksmana dan Penghulu Bendahari ya. So kita tengok video ya kalau boleh tengok. Boleh nampak ke? Tak ya ini. Ya. Nampak ke? Nampak? Tak nampak lagi. Tak nampak. Tak apa, nanti kamu tengok lah balik. Nanti kamu tengok. Nota kuliah ni saya akan share dalam MyGuru lah nanti ya. Sekejap.
Saya nak tengok video ni, okey tak? So, nanti kamu tengoklah video-video tu Okay, next. Jalan. Okay, Sultan-Sultan Melaka. Yang pertama adalah para Meswara. Yang kedua Sultan Mahkota Iskandar, Sultan Mahmud Shah, para Meswara Dewa Shah, Sultan Muzaffar, Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Riwayat Shah, Sultan Mahmud Shah, dan yang terakhir adalah Sultan Ahmad Shah. So, Sultan Ahmad Shah ni adalah merupakan anak Sultan Mahmud Shah. Dia tak sempat pun nak bermerintah sebab telah ditakluk oleh Portugis. Jadi dia dah lari kepada di Johor. Okey, bendahara-bendahara kerajaan Melaka daripada 1445 sampai 1511. Yang pertama, Bendahara Seri Wak Raja. Yang kedua, Seri Nara Diraja Tun Ali. Yang ketiga, Bendahara Paduka Raja Tun Perak. Yang keempat, Bendahara Tun Putih. Yang kelima, Bendahara Seri Maharaja Tun Tun Mutahir. Yang keenam adalah Bendahara Tepuk Paduka Tuan. So, ini adalah merupakan bendahara-bendahara kerajaan Melaka. Okey, faktor perkembangan kerajaan Melaka. Ada 3 faktor. Yang pertama dari segi geografi, iaitu kedudukan strategik, iaitu kedudukan negeri Melaka ni di tengah laluan dagang timur barat. Pelabuhan ni terlindung daripada angin monsun, dan perairan negeri Melaka ni adalah perairan yang dalam. Sebab itulah dia dipilih pedagang-pedagang luar dia memilih berdagang di negeri Melaka ataupun pusat perdagangan di Melaka lah. Yang kedua adalah faktor ekonomi, iaitu pusat perdagangan yang terkenal, banyak hasil lada hitam, gading, rempah dari kawasan sekitar, harga barangan yang rendah, ada sistem mata wang dan ada kemudahan-kemudahan asas. So, yang ketiga adalah politik dan pentadbiran, iaitu ada hubungan diplomatik dengan negara China, pentadbiran yang cekap, undang-undang laut dan hukum kanun yang adil, pusat penyebaran agama Islam menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan. So, ini adalah merupakan 3 faktor utama perkembangan kerajaan Melaka. So, kalau kita tengok betapa kukuhnya kerajaan, betapa hebatnya kerajaan dulu, dia ada hubungan diplomatik dengan negara luar seperti China. Dia ada sistem undang-undang laut yang tersendiri. Jadi, kalau ada sistem undang-undang ni, maksudnya kalau ada berlakunya rompakan ke apa, dia akan akan diadili lah. Ada hukum kanun yang adil. Jadi perompak dan tak beranilah untuk lanun ke tak berani untuk menyerang Melaka. So pusat juga pelabuhan Melaka ni menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan. Okey, faktor-faktor kemerosotan ataupun kejatuhan kerajaan Melaka ada 2 faktor. Yang pertama, faktor dalaman, iaitu pemerintahan Sultan Mahmud yang lemah, kucak-kacir, terjadi pemusuhan Melayu dan Taman Muslim. Perdagangan semakin merosot, orang laut tidak membantu Melaka semasa diserang oleh Portugis. So, bila zaman Sultan Mahmud ni, dia kucak-kacir sikit. Sebab Sultan Mahmud ni dia tak cekap dalam soal pentadbiran. Jadi, berlakunya pemusuhan Melayu dan Taman Muslim yang berdagang. Perdagangan bila berlaku pergaduhan ni, dia akan mengakibatkan kepada perdagangan semakin merosot. Dan juga yang last sekali, orang laut tidak membantu Melaka semasa diserang oleh Portugis lah. Tak ada bantuan daripada orang laut. Yang kedua adalah faktor luaran, iaitu penemuan jalan laut baru, iaitu Tanjung Harapan dan benua Afrika. Pedagang asing tidak jujur, dan last sekali adalah penaklukan Portugis oleh Afonso pada 1511. Jadi bila ada penemuan jalan laut baru, orang dah tak masuk, orang dah tak lalu dah perairan Melaka. Jadi dia akan shortcut Tanjung Harapan dan benua Afrika lah. Okey, bila pentadbiran lemah, so jadi pedagang-pedagang asing pun jadi tak jujur, jadi berlaku penipuan, perdagangan dilaksanakan juga soalan. Dan last sekali adalah bila kejatuhan dan penaklukan Portugis oleh Afonso pada tahun 1511. Okey, kita masuk kepada zaman penjajahan tanah Melayu. Yang pertama adalah Portugis lah pada tahun 1511 oleh Alfonso di saya panggil Alfonso di Ibu Kaki, senang nak ingat. Jadi kalau kita nak betul-betul sebut dia banyak sangat. Yang tu sebut Albuquerque lah apa benda. Jadi kita atas diri kita sendiri. Yang penting kita ingat
Okey, tujuan penaklukan adalah untuk mengembangkan untuk perkembangan perdagangan dan untuk penyebaran agama Kristian. Melaka dijajah selama 130 tahun, iaitu daripada 1511 sampai 1641. Kesan-kesan utama penjajahan Portugis adalah lahir masyarakat Serani di Melaka. Pengenalan tulisan Rumi yang menggantikan tulisan Jawi, penggunaan perkataan Portugis seperti jendela, almari, garfu, tuala, palsu dan lain-lain. Okay, kejatuhan Melaka membawa kepada kebangkitan kerajaan Melayu Riau. So ni pun ada video, jadi nanti kamu tengoklah. Ada video dia, nanti kamu tengok . Okey, peristiwa semasa orang cakap ketika penjajahan Portugis pada 1460 Portugis menjelajah pantai barat Afrika. 1488 Bartolomes berjaya membuat pelayaran ke Tanjung Harapan Afrika. 1498 Vasco da Gama membuat pelayaran ke Calcutta, India. 1503 Portugis membina pertempatan dagang di Cochin. 1509 Alfonso di Albuquerque dilantik sebagai Viceroy India dan Alfonso mengutus rombongan dagang ke Melaka diketuai oleh Lopez de Squera. 1510 Portugis menakluk Goa, India, dan 1511 Portugis dengan rasminya menakluk Melaka. So selepas Portugis adalah Belanda lah. Jadi so kita masuk sikit Belanda ya. Penjajahan kan. Sekejap. So setakat ni ada apa-apa nak tanya? Itu apa ni? Tak boleh datang ke Malaysia. Dah betul lah. Okey. So untuk penjajahan ni kita akan masuk pada topik yang lain sebenarnya, tapi tak apalah, kita masuk sikit berkenaan dengan Belanda. Belanda menubuhkan Syarikat India Timur Belanda pada 1602 di Betawi untuk menguasai perdagangan rempah di Kepulauan Melayu. So di Tanah Melayu SHTB ni cuba menguasai perdagangan rempah. So 1641 Belanda menyerang Portugis di Melaka dengan bantuan Kerajaan Johor. So kerajaan Johor ni berpakat dengan Belanda untuk menyerang Portugis sebagai orang cakap balas dendam lah. Belanda menakluk Melaka pada 183 tahun, iaitu pada 1641 hingga 1824. Belanda menyekat semua kapal dagang supaya mengarah ke Betawi. Pada 1824 penaklukan berakhir dengan perjanjian Inggeris Belanda, perjanjian London lah, dikenali sebagai perjanjian London. So ada video dia juga. So seterusnya adalah penjajahan Inggeris. Yang ni kita akan sambung minggu depan lah. Sambung minggu depan lah. Kita akan masuk topik penjajahan minggu depan. Okay, so untuk topik sejarah ni, saya cakap kamu kita hanya refresh sikit-sikit lah. Nanti saya akan masuk dalam My Guru, nota-nota berkenaan dengan topik ni, dan juga ada beberapa nota lah, dan juga kamu nanti tengoklah video-video yang saya dah link dekat situ lah untuk kita faham dengan lebih lanjut. So ada apa-apa soalan tak nak tanya? Tak ada semua okey ke? Ke ada yang dah pergi main bola apa? Dah pergi jogging ke? Dah pergi mana lah? So untuk kelas saya, kita kalau boleh kita tak nak lama-lama lah. Saya fahamlah keadaan kamu, yang mana yang pakai Unify, yang mak ayah dia pasang Unify tak ada masalah. Bagi yang beli prepaid, contohnya yang pakai prepaid yang kena top up, so itu adalah masalah pada kamu lah. Katakanlah kalau satu hari kamu ada 5 kelas, banyak juga data yang perlu kamu ada, yang perlu kamu gunakan. Jadi kelas saya, kita kalau boleh kita cepat habis dan secepat yang mungkin lah untuk kita tamatkan kelas. Okay, lagi satu, kehadiran kena jaga. Nanti ketua kelas kita bagi Google Form dalam grup WhatsApp lah untuk kawan-kawan kita isi ya. Okay, ada soalan nak tanya sebelum kita tamat untuk sesi pada minggu ni? Betul.
Nak tanya soalan. Kan waktu penemuan Tanjung Harapan tu, waktu tu kan Eropah nak datang ke timur, dia jumpa jalan. So, benda tu berlaku sebelum terusan Suez tu ditemui ataupun sebelum terusan Suez tu ditemui yang menggalakkan orang Eropah datang ke Asia. Siapa cakap ni? Saya. Mana awak? Siapa Aiman lah? Oh, Aiman. Okey. Apa terusan Suez lah? Maksud dia terusan Suez tu kita jumpa dulu ataupun dia pun menemui Tanjung Harapan tu dulu. Tak suka gitu. Apa kalau ikutkan dijumpai dululah terusan Suez tu. Sebenarnya baru diorang ni sebenarnya diorang menjelajah mencari sumber. Diorang mungkin diarahkan oleh raja mencari, sebab itulah diorang menjelajah sampailah diorang ke tanah Melayu, diorang dapat sumber-sumber. Diorang ni mencari sumber yang tak ada di negara diorang. So diorang menjelajah dan akhirnya diorang menjumpai. Diorang jumpa terusan tu dan diorang cakap menggunakan lah. So okey ke Aiman? Okey, jelas masih okey. Okay, ada lagi nak tanya? Doktor, tanya, boleh dengar tak doktor? Siapa ni? Cheng. Ya, Cheng. Dengar Untuk tugasan individu itu, bila due date kena hantar? Okey, untuk tugasan individu tu kita ada dua. Yang pertama kita akan buat kuis pada minggu ke-7. Yang kedua kita buat laporan berkenaan webinar. So webinar tu kita belum dapat date lagi untuk pelaksanaan dia. So nanti bila dah ada date, saya akan maklumkan dalam grup lah. So wajib semua kena masuk dalam webinar tu dan nanti kena buat ulasan lah, ataupun buat laporan webinar tersebut. Maka dia 10 markah. Okey Cheng? Okey, terima kasih doktor. Okey, kita belum dapat date lagi. So ada yang nak bertanya berkenaan dengan tugasan dan sebagainya, boleh bertanya sebelum kita tamat. Doktor, Yes. yang assignment yang presentation tu kita buat selepas minggu ke-9 kan? Selepas dah submit semua. Ya betul. Kita akan start presentation pada minggu ke-9 lah. Pada minggu tersebut juga kita kena submit. So kalau ikutkan kalau ikut kelas yang lain lah, diorang minggu ke-6 dah kena submit. So untuk kelas saya beri masa lah kepada kamu untuk kamu submit pada minggu ke-9 dan kita akan buat presentation pada minggu ke-9. So ada masa lah untuk buat preparation lah. Okay lah, ada lagi nak tanya? Okay, kalau tak ada, kita berhenti setakat ni untuk minggu ni dan kita akan sambung kuliah kita pada minggu depan. Dan saya harap kamu dapat jaga diri, jaga kesihatan, ikut SOP supaya kita terhindar daripada sebarang penyakit lah. So kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Baik.